Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Dalam video kali ini cikgu nak kongsikan mengenai dua kaedah untuk kita menjawab soalan darab perpuluhan. Ini adalah untuk soalan matematik tahun 4. Jadi cikgu nak kongsikan dua kaedah, iaitu kaedah letis ataupun kita panggil dia sebagai kaedah kekisi dalam bahasa Melayu, dan juga kaedah sulam ataupun kaedah tangga. Kaedah letis, kaedah kekisi, dan kaedah sulam, kaedah tangga. Kita mulakan dengan soalan yang pertama. 2.54 darab 9. Untuk matematik tahun 4, darab perpuluhan hanya melibatkan pendaraban dengan nombor 1 digit sahaja. Jadi untuk kaedah kekisi ataupun kaedah letis adalah kaedah yang paling diminati oleh murid-murid lah berbanding dengan bentuk lazim. Sebab bentuk lazim ni dia agak susah sikit. Kaedah letis kita buat segi 4 dan kita kira ada berapa nombor? 1, 2, 3. Ada 3 di sini, 2.54. Jadi kita buatlah 3 kotak. 3 kotak. Dan kita bahagikan kotak tu kepada 2 bahagian seperti ini. Okey. Masukkan nombor 2.54 darab 9. Ini adalah kaedah letis. Kaedah letis ni lebih mudah digunakan berbanding bentuk lazim. Sebab nanti langkah kerja dia, kita tak perlu tambah seperti bentuk lazim. Kita buat, kemudian baru kita tambah. Jadi ini adalah pendaraban dengan 9. Atau jadi kita kena gunakan sifir 9. Untuk pelajar yang tidak menghafal sifir 9, ada dua cara kalau dia tak hafal. Yang pertama, dia boleh buat sifir 9. Ataupun yang kedua, dia boleh guna jari. Sifir 9 dia boleh guna jari. Contohnya 2 darab 9, turunlah jari kedua. Sini 1, sini ada 8. Jadi 18 lah. Kalau 5 darab 9, turunkan jari kelima. 1, 2, 3, 4, 5. Sini 4, sini 5, dapatlah 45. Itu langkah cara yang pertama kalau tak hafal sifir. Yang kedua, mereka boleh buat sifir 9. Sifir 9 kalau kita nak bina sifir 9 sangat mudah. Kita mula sifar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian kita pusing balik daripada bawah. Sifar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey, ini adalah sifir 9. Jadi kita guna sifir lah. Yang pertama sekali 4 darab 9 ataupun 9 darab 4. 4 darab 9. Jadi guna sifir 1, 2, 3, 4, 36. Masuklah 36. 5 darab 9. 1, 2, 3, 4, 5. 45. 2 darab 9, 18. Okey, apabila telah mendapat seperti ini, kotak-kotak dah penuh, langkah seterusnya adalah kita nak cari jawapan. Nak cari jawapan, kita turunkan satu per satu. Sini 6. Okey, kalau di sini kita nak turunkan, ada 2 nombor. Kita kena tambahkan nombor yang ni di dalam kotak kekisi ni, yang sengit ni. Okay, 5 tambah 3 dapatlah 8. Sini 8 dan 4 kita tambahkan. 8 dan 4 kita tambahkan dapat 12. Tapi jawapan dia kita tak boleh letak 12. Kita kena bawa 1 ke sebelah. Seperti kita buat penambahan bentuk lazim biasalah. Jadi 1 tambah 1 di sini kita dapat 2. Kena ingat bahawa ini adalah soalan melibatkan nombor perpuluhan. Nombor ini mesti ada titik perpuluhan. Kita tengok semula pada soalan. Dalam soalan 2.54 ada 2 tempat perpuluhan. Ini kita panggil sebagai 2 tempat perpuluhan. Jadi di dalam soalan pun mesti ada 2 tempat perpuluhan. 1 tempat, 2 tempat perpuluhan. Jadi titik perpuluhan di sini. Dapatlah jawapan 22.86. Ini adalah kaedah letis ataupun dalam bahasa Melayu dia kaedah kekisi. Okey, untuk kaedah kedua cikgu kongsikan kaedah tangga. Kaedah tangga ni dia ajar jarang pakai lah. Selalunya cikgu akan ajar 2 saja, iaitu bentuk lazim dan letis. Untuk kaedah tangga, kaedah sulam, kita buat tangga mengikut bilangan nombor yang didarab. Contohnya sini 2.54 ada 3 nombor. 1, 2, 3. Kita buat 3 anak tangga. 1, 2, 3. Okey. Apabila telah buat tangga, kita darab daripada rumah sa. Darab daripada belakang seperti biasa. 4 darab 9. Sifir cikgu dah padam. Kita cuba guna jari. 4 darab 9, turunkan jari keempat. Ni, jari keempat kita ada 3, 6. 36. Jadi 36 kita tulis di dalam tangga dan di luar tangga. 3, 6.
Okey, kemudian 5 darab 9 adalah, turunkan jari kelima, 1, 2, 3, 4, 5. 4, 5. Jadi di sini 4, 5. Dan yang terakhir 2 darab 9 adalah 18. 2 darab 9, 18. Setelah kita habis lakukan pendaraban, jawapan dia seperti biasa. Sama dengan kaedah kekisi, kita kena tambah 6, turun bawah. 5 tambah 3, 8. 8 tambah 4, 12. 1 naik atas, 1 tambah 1, 2. Okey, untuk titik perpuluhan di mana kita nak letakkan, kena lihat balik kepada soalan. Lihat semula soalan. Ada 2 tempat perpuluhan. 1, 2. Ataupun nak lompat 1, 2. Jadi di sini pun 2. 1, 2. Titik perpuluhan adalah di sini, 2 tempat perpuluhan. Kalau kita salah letak titik perpuluhan, kita letak di tengah-tengah di sini, ini akan menjadi 3 tempat perpuluhan. 1, 2, 3. Jadi pastikan titik perpuluhan ditulis dengan betul. Tengok semula pada soalan. Soalan awal ni. 1, 2. Sini. Itulah kaedah lattice dan juga kaedah sulam. Jadi boleh gunakan mana-mana yang lebih mudah. Tapi biasanya kalau diberi pilihan antara 3 kaedah, bentuk lazim, lattice dengan sulam, kebanyakanlah majority memang akan pakai kaedah lattice. Satu kebaikan kaedah lattice ni, ia lebih mudah untuk kira, tetapi kekurangannya lambat, memakan masa sebab mereka perlu buat kotak ni. Itulah kekurangan dia. Lebih baik kalau pelajar itu dia mahir dalam bentuk lazim. Kalau dah mahir lattice pun tak apalah, yang penting dapat jawapan. Okey, cikgu nak kongsikan satu lagi soalan. 4 sifar 52 darab 5. Kita mulakan dengan kaedah lattice kekisi. Kita buat kotak. 4 kotak. Kemudian dah ada kotak, kita bahagikan kotak kepada 2 bahagian. Seterusnya masukkan nombor 4 sifar 52 darab 5. Ini adalah sifar 5. Bagi pelajar yang tak hafal sifar 5, kita boleh buat sifar 5. Kita boleh bina sifar 5 dimulakan dengan 5 sifar, 5 sifar, 5 sifar, 5 sifar. Kemudian 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5. Ini adalah cara mudah untuk kita membina sifar 5 tanpa perlu menghafal. Setelah buat sifar 5, buatlah pendaraban. 2 darab 5, 10. 5 darab 5, 1, 2, 3, 4, 5, 25. Sifar darab 5, semestinya sifar. 4 darab 5, 20. Masukkan 20. Seterusnya langkah kita adalah tambah. Sini sifar, tak ada yang nak ditambah. Okey, seterusnya ini 5 tambah 1, 6. Ini sifar tambah 2, 2. Ini sifar tambah sifar, sifar lah. Dan yang terakhir 2, turunkan. Kemudian jangan lupa untuk tulis semula titik perpuluhan. Cara untuk tulis titik perpuluhan, jangan tulis suka hati kita nak tulis sini, boleh sini, jangan. Tengok semula kepada soalan, berapa tempat perpuluhan yang kita nak letak. Jadi sila kira 1, 2, 3. 1, 2, 3. Titik. Dan jawapan kita adalah 20.26 sifar. Kalau nak lebih cantik lagi, jawapan dia adalah 20.26. Dalam nombor perpuluhan, sifar di belakang tidak ada membawa apa-apa nilai. Jadi kita boleh buang. Kalau kita nak letak sifar banyak pun, nilai dia tetap sama. Jadi kita boleh singkirkan. Tapi jangan singkirkan sifar yang berada di tengah ataupun di dalam nombor perpuluhan ni, sebab nanti akan mengubah nilai tersebut. Okay? Hanya buang sifar di belakang, kalau jumpa buang, itu saja. Kita jawab soalan ini menggunakan kaedah tangga. Ada 4, 1, 2, 3, 4. Buat 4 anak tangga. 1, 2, 3, 4. Kemudian lakukan pendaraban. Untuk pendaraban kaedah tangga ini, lebih mudah kalau kita buat pendaraban, kita tandakan supaya tak keliru mana yang belum didarab, mana yang sudah didarab. Jadi 2 darab 5 adalah 10. Kemudian 5 darab 5
25. Sifar darab 5, sifar. 4 darab 5, 20. Langkah terakhir, tambah. Sini sifar. 5 tambah 1, 6. Sifar tambah 2, 2. Sifar tambah sifar, sifar. 2. 2. Jatuh ke bawah. 2. Okey, kemudian jangan lupa untuk letak semula titik perpuluhan. Kita kira tempat perpuluhan daripada soalan tadi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Titik perpuluhan. Jadi samalah jawapan kita 20.26 sifar. Sifar di belakang tidak ada membawa apa-apa nilai, boleh singkirkan. Tapi kalau nak tulis pun tak ada masalah. Nak singkirkan pun tak ada masalah. Jadi itulah dua kaedah untuk pendaraban nombor perpuluhan, iaitu kaedah lattice, kaedah kekisi dan juga kaedah sulam, kaedah tangga. Kaedah kekisi ni ada dikongsikan dalam buku teks matematik tahun 4 dengan bentuk lazim lah, kaedah biasa. Cuma kaedah tangga ni adalah satu kaedah alternatif lain yang boleh digunakan untuk menjawab soalan pendaraban. Jadi setakat itu saja perkongsian cikgu pada malam ini. Terima kasih.